Okey, dan suasana itu adalah suasana yang sangat dikhawatiri oleh para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Sampaikan mereka tuan-tuan punya takut kalau berlaku apa-apa je benda besar pada alam waktu tu, dia dah rasa ni kiamat dah. Tuan-tuan, contohnya begitu. Jadi kita pun begitu tuan-tuan, kena ada rasa ketakutan seperti itu. Baik. Bila dah berlaku macam tu, suasana dah kacau bilau, dah hingar-bingar, tadi sebut cacam merbah, dah tak terurus dah. Waktu tu barulah manusia kata, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ainal mafar. Ainal mafar. Pada waktu itu manusia akan berkata. Siapa manusia yang tadi kat sini? Tuan-tuan, nanti sebelum tu ingat perkataan insan dalam surah ini ada 5 kali. Tengok daripada atas. Ayahsabul insan allan najma'a izamah. Ayat 5. Yuridul insan liyafjura amamah. Lagi. Ayat 10. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Ayat 13. Yunabba'ul insanu bima yawma idzin. Ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basira. Nampak tak? Betul, Haji? Tuan-tuan tengok. Perkataan insan dalam ayat ini diulang 5 kali. Okey? Diulang 5 kali. Tetapi 3 yang di atas itu, kita boleh faham itu adalah orang kafir punya pertanyaan. Yang di bawah itu mungkin lebih umum lagi 2. Tentang sifat hal keadaan semua orang pada waktu itu. Okey, pada waktu itu. Allahu a'lam. Nanti kita akan tengok tuan-tuan, sampai ayatnya kita akan tengok. Jadi tuan-tuan tengok, pengulangan perkataan al-insan di dalam ayat ini adalah suatu perkara yang perlu kita renungi dan lihat bersama. Sambung lagi. Dan tuan-tuan tengok, perkataan yang berulang dalam Quran boleh jadi sama dan boleh jadi berbeza. Biasanya kalau digunakan ada alif lam, maknanya yang berulang itu sama. Kalau orang di atas, orang di bawah itulah yang sama. Tapi kalau dia ulang tanpa alif lam, maka jawapannya adalah makna 2 yang berbeza. Ataupun 2 perkara yang berbeza. Kalaupun makna sama, dia ada 2. Saya bagi contoh yang tuan-tuan semua dah lepas dah contoh ini. Masa kita belajar dalam surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tengok. Fa inna ma'al usri yusra. Ada alif lam tak? Di sini ada alif lam. Yusra tak ada alif lam. Maksudnya apa? Sesungguhnya pada setiap kesulitan adanya kemudahan. Lawannya. Okey, ada kesulitan, ada kemudahan. Allah bukakan jalan mudah. Dan sesungguhnya bagi setiap kesulitan itu adanya kesenangan atau kemudahan. Betul? Tuan-tuan tengok. Kata ahli tafsir ataupun ahli bahasa, bila dalam satu frasa diulang alif lam itu 2 kali. Al-usri. Al-usri maknanya apa? Yang atas dengan yang bawah benda yang sama. Maksudnya apa? Kesusahan yang sama. Faham tak? Macam tadi al-insan, kan? Manusia itu menyangka. Siapa manusia itu? Itulah manusia yang bawah tanya hari kiamat bila. Faham tak? Itulah manusia yang bawah tanya tentang hancur tulang. Maksudnya kesusahan di sini, katalah kita kata susah di sini sakit. Contoh, bawah ni sakit yang sama dengan di atas. Sama, benda yang sama. Maknanya satu benda diulang 2 kali. Faham?
Tetapi kalau disebutkan tanpa alif lam dengan pengulangan, yang kedua bukan yang pertama. Faham? Bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Apa makna dia? Apa dia? Okey, sekarang ni ada berapa kesusahan? Satu. Dia berulang tapi benda yang sama. Harap tidak tidur. Sikit lagi nak habis. Sikit lagi. 3 minit lagi habis. Saya habis je terus tidur semua, tak apa. Di sini diulang 2 kali. Sekarang ni berapa susah? 1 susah. Ini mudah, ini mudah. Ada berapa mudah? 1. Haji Mahfuz. Wes munyang kau. Haji Mahfuz, saya ulang sekali lagi. Dengar dengan baik. Apabila diulang dengan alif lam, maka yang berulang ini itulah yang benda di atas. Copy je. Benda yang sama ke orang yang sama ke apa, diulang je nama balik. Haji Mahfuz ke masjid. Bawahnya Haji Mahfuz ke pasar. Orang yang sama. Gunakan alif lam. Okey? Gunakan alif lam. Tetapi bila tidak digunakan alif lam dan ianya diulang, yang pertama dan yang kedua itu 2 yang berbeza. Okey? Contoh dia kata apa? Haji Mahfuz ke pasar. Yang bawahnya lagi Haji Mahfuz ke pasar. Mahfuz tu 1 orang. Tetapi pasar pertama dan pasar kedua lain. 1 pasar Gunung Rapat, 1 pasar Meru. Contohnya. Ya Allah. Diri atas kursi je. Faham tak kan? Faham tak maksudnya? Maka di sini tuan-tuan tengok. Maka di sini apa dia? Kesimpulan ayat ini apa dia? Orang yang mengalami satu kesulitan dan dia hadapi kesulitan itu, Allah akan bukakan baginya 2 jalan kemudahan. Boleh? Mahfuz? Boleh. Faham tak? Ya untunglah. Dan sebab itu kena tabah. Okey, tabah menempuh jalan. Okey, dan okey, dia mengharungi kesiap kesulitan itu. Al-usri, satu kesulitan, dan dia tempuh dengan sabar. Allah bukakan baginya 2 jalan kemudahan dan kebaikan. Okey, dan begitulah yang berlaku pada seterusnya. Ada soalan nak tanya? Tak dengar mana? Okey, Ya. Mushaf, ya betul. Ada yang mengatakan hilang tu ayat itu sendiri hilang, dan ada yang mengatakan bahawa dimandikan ulama-ulama yang hafaz Al-Quran. Mana lebih baik, yang lebih cenderung? Ya, terima kasih soalannya tadi. Soalannya adalah antara tanda kiamat itu adalah Quran hilang daripada mushaf. Okey, Quran hilang daripada mushaf. Jadi apa makna hilang daripada mushaf itu yang sebenarnya? Kalau tanya saya dengan jawapan sekarang ni tuan-tuan, saya menjawab dengan wallahu alam, dengan maknanya yang sebenar. Tak tahu yang sebenar. Okey, tetapi saya merasakan yang sebenar tak tahu tuan-tuan, yang sebenar sebab benda tu ghaib, akan datang nanti kalau dah berlaku. Tetapi zahir daripada maknanya adalah iaitu dengan hilangnya catatan-catatan itu daripada dosa. Maknanya hilang tu macam mana? Mungkin dengan kuasa Allah saat kiamat kehancuran nak berlaku, semuanya hanyalah kertas kosong yang terjadi. Allahu alam. Dan itu bukan satu perkara yang sukar dan susah bagi Allah SWT untuk melaksanakan ataupun melakukannya. Okey, itu wallahu alam pada saat itu. Kemungkinan adalah asbab daripada saat kehancuran berlaku, bergelimpangan segala-galanya. Mungkin disitulah penjagaan kemuliaan mushaf Al-Quran Al-Karim. Kan bergelimpangan semua benda kan, tuan-tuan? Hancur dengan ni apa semua. Jadi saat itu diangkat dan dihilangkan catatan mushaf pada memelihara kemuliaan ayat suci Al-Quran yang tercatat pada mushaf. Wallahu alam. Itu saya merasakan, tapi saya tak boleh berikan jawapan inilah yang sebenarnya, kerana itu benda berlaku pada masa akan datang. Dan macam mana tafsiran kedua tadi mengatakan, adakah mungkin yang hilang itu adalah apa? Orang yang hafal Quran hilang hafalannya.
Kan? Itu pun satu benda. Tapi bila hadis tu menyebutkan mushaf itu adalah artinya helaian. Jadi saya cenderung kepada makna helaian. Mushaf tu suhuf, helaian. Okey, helaian. Bila helaian maknanya yang hilang daripada helaiannya. Jadi sementara belum hilang ni tuan-tuan, bacalah. Nanti sekarang besok bangun pagi buka tengok, tak ada dah. Kat handphone pun hilang dah appsnya. Contohnya tu, wallahu a'lam. Ya. Bila matahari dan bulan dah tak ada cahaya dekat. Kiamat tu berlaku dalam gelap ke? Kiamat tu berlaku dalam keadaan gelap. Ya. Bahawa dalam keadaan gelap dan mungkin berlakunya juga cahaya, tetapi cahaya itu waktu tu cahaya api. Sebab apa? Sebab ada sebut dalam surah yang lain, Allah sebut apa? Dan akan dibongkarkan isi daripada laut ataupun daripada bumi keluar. Yang keluar apa tu? Lava panas daripada bumi, merah-merah. Mungkin cahaya daripada itu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, pintu langit semuanya akan dibuka. Malaikat semuanya akan turun. Okey, orang akan nampak cahaya-cahaya kemerahan pada langit. Tuan-tuan, suasana waktu tu menakutkan, tuan. Ianya sangat-sangat menakutkan. Okey. Malaikat semua turun. Ya, banyak pula soalannya, Tak dengar je? Bala qadirina ala, macam tu? Tak perlu. Ya, surah Yasin je perlu. Bila ada sin barulah dibaca dengan saktah. Qalu bala, apa surah Yasin? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Adapun dalam ayat ini kalau tak ada sin kat situ kecil, maka tak perlu. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Dadanya. Ya. Apa signifikannya kita nak dapat daripada peristiwa tu? Adakah perjalanan Nabi itu dia melalui cahaya? Melalui apa? Melalui cahaya. Cahaya. Okey, baik, terima kasih. Woi, lagi satu, 3 soalan ha. Allahu akbar. Dan soalan yang sama, adakah sebelah dada tu apa dia katakan untuk kita mensucikan Ya. hati itu untuk mendekatkan Allah, macam itulah kita ada sembahyang ke dengan duduk tu, macam itulah kita nak dekat Allah punya bersuci betul. Baik, terima kasih soalannya. Tuan-tuan, kita pergi dulu kepada Isra' Mi'raj Nabi SAW. Ringkas ya tuan-tuan, kita ambil. Tuan-tuan mungkin ada yang nak masak, yang nak pergi makan atau yang nak pergi belanja makan. Jadi jadi kita tak nak ambil masa yang panjang. Hadirin yang saya kasih sekalian, tuan-tuan tengok. Kan dah hilang. Tuan-tuan, Nabi dibelah dadanya sebelum diisrakan. Apa signifikannya perjalanan Isra' dengan belah dada? Kalau tanya kepada saya dan jawapan daripada saya, tuan-tuan, perjalanan untuk melihat kebesaran Allah, keagungannya, bertemu dengan roh-roh para Nabi alaihimussalatu wassalam, memerlukan kepada kejernihan dan kekuatan jiwa. Kalau tak mampu ditanggung. Maka sebelum perjalanan itu dibawa, Nabi telah dibelah dadanya dan dibersihkan sekali lagi. Setelah dulu masa usia 4 tahun telah dibersihkan, maka usia Nabi pada saat Isra' dibuat sekali lagi. Ini memberikan satu fikir apa dia? Seorang yang rohaninya untuk merasai dan melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla, dia memerlukan kepada kekuatan dan keteguhan jiwa. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita ni ahli zikir, tuan-tuan lah ahli zikir, saya bukan ahli zikir tuan-tuan. Kita zikir. Kadang-kadang roh kita ini dia sampai seperti meluap, bukan meluap tuan, mana dia jadi sehingga dia kadang-kadang meresapi beberapa perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala ciptakan. Ini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad di dalam bukunya Adab Sulukil Murid. Katanya apa? Seorang yang berzikir dengan hati yang hadir dan khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Dengan hati yang hadir, dengan zikir tersebut. Okey? Dan melaziminya, kata Habib Abdullah ibn Al-Haddad, dia kata apa? Rohnya
akan meningkat tinggi sehingga terbukalah baginya keajaiban-keajaiban alam-alam daripada alam ciptaan Allah yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu sampai ke tahap itu disebutkan. Okey, maksudnya apa? Orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah di dalam perjalanan Isra hanya untuk Nabi dan Mi'raj hanya untuk Nabi, tetapi bagi umat yang nak berjalan menuju Allah Azza wa Jalla memerlukan kepada pembersihan dan kesiapan jiwa yang kuat untuk melakukan perjalanan itu juga. Maka daripada kita pula, Ustaz, jadi kalau saya, mana klinik dan hospital yang boleh sucikan hati saya? Tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada, tuan-tuan. Okey, tidak ada. Penyucian hati kita mesti datang dan dapatkan dengan jalan mujahadah. Okey, kena berus sendiri, Haji. Kena berus sendiri. Antaranya apa? Iaitu melakukan amal-amal yang difardukan, yang disunatkan dengan teliti dan baik. Wuduk yang baik, solat yang baik, zikir yang banyak, istighfar yang banyak, Quran yang baik. Barulah itu membawa kepada proses pembersihan jiwa yang insya-Allah taala. Okey, muslimat, tak ada soalan rasanya. Jadi sekadar itu saja. Kalau tak ada soalan, 1, 2, 3. Tak ada soalan, tuan. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Tuan-tuan tengok tak TV Hijrah Sabtu lepas? Tak ada selfie pun hantar kat saya gambarnya. Selfie dengan TV. Baik, jadi tuan-tuan, terima kasih tuan-tuan ya sudi menonton dan mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang dibincangkan pada ayat tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma warzuqna 'amalan ma yuqarribuna ilaika wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana